Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, apa khabar anak pelajar tahun 3 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung pada unit yang kedua, iaitu dakwah secara rahsia. Namun sebelum itu, anak-anak pelajar boleh keluarkan buku teks sirah tahun 3, dan terus buka muka surat 5. Sebenarnya ini kita dikira ulang kaji lah, kerana seperti mana yang saya maklumkan, kita dah pun habiskan ke semua tajuk sehinggalah kepada tajuk Isra' dan juga Mi'raj. Jadi untuk dakwah secara rahsia ini, kita tengok muka surat 5. Perangkat yang pertama, pada peringkat permulaan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga ayat 6. Kita pergi pula perangkat yang seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum, keluarga dan sahabat-sahabat baginda secara rahsia. Maksudnya di sini, ketika dakwah secara rahsia, Rasulullah SAW ini dia berdakwah kepada orang yang hampir sahaja dengan dia, yang hampir dahulu dengan dia. Sebagai contoh, isteri baginda sendiri, sahabat yang paling rapat, dan juga golongan hamba lah, dan juga golongan hamba, dan senang cerita orang yang hampir dengan dia dulu. Itulah yang disebabkan kita panggil dia dengan dakwah secara rahsia. Jadi kita tengok perangkat yang ketiga. Orang yang pertama memeluk Islam di kalangan wanita ialah isteri baginda sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kalangan lelaki ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, serta kalangan kanak-kanak ialah Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Manakala kalangan hamba ialah Zaid bin Harithah. Di sini anak-anak pelajar boleh buat sedikit nota sebenarnya, buat peta minda supaya kita mudah ingat. Buat peta minda, buat tengah tu, tulis dulu tengah tu golongan awal memeluk Islam. Buatlah awal sikit. Jadi pecahkan. Golongan pertama memeluk Islam, wanita pertama memeluk Islam, siapa? Isteri dia sendiri. Pecahkan, tulis Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Buat awal. Pecah lagi pula. Lelaki pertama memeluk Islam, lelaki dewasa pertama memeluk Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat Nabi daripada kecil lagi, sahabat baik Nabi. Buat awal. Baru 2 orang. Buat lagi, tarik lagi anak panak. Yang ketiga, kanak-kanak pertama memeluk Islam, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Buat awal. Tarik yang terakhir pula golongan hamba, iaitu Zaid bin Harithah. Tutup dengan awal. Jadi ada satu peta minda supaya kamu mudah ingat. Sebab dalam soalan peperiksaan pun kerap juga keluar siapa lelaki pertama, wanita pertama, kanak-kanak pertama, dan juga golongan hamba. Jadi kita ulang balik. Golongan pertama, isteri dia sendiri, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Bila untuk lelaki dewasa, lelaki pertama memeluk Islam, sahabat baik dia daripada kecil lagi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga pula, golongan kanak-kanak adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan juga yang ketiga di kalangan hamba ialah Zaid bin Harithah. Jadi kita tengok muka surat yang ke-6. Buka muka surat yang ke-6, perangkat yang atas sekali itu. Rasulullah SAW menyuruh mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersikap lemah lembut sesama manusia, serta bersatu padu dan memberhentikan peperangan. Dan kita tengok pula perangkat yang seterusnya. Rasulullah SAW menjalankan kegiatan dakwah dan beribadah secara sembunyi, iaitu secara rahsia, yang tajuk kita pada hari ini. Sebab apa hal ini? Kerana ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat Arab, selain supaya tidak dapat dikesan oleh kaum Quraisy. Pengikut baginda diperintahkan untuk merahsiakan keimanan mereka bagi mengelakkan penentangan terbuka kaum Quraisy. Untuk pengetahuan anak pelajar, dakwah secara rahsia ini
berlaku kerana pada ketika itu kaum Quraisy tidak dapat menerima Islam lagi. Mereka masih lagi beramal dengan agama nenek moyang mereka, seperti menyembah berhala. Disusunkan berhala itu di keliling Kaabah, dan berhala ini pun banyak. Seingat saya 360 biji berhala, buah berhala, yang mana agama golongan Arab Jahiliyah ini menyembah. Jadi pada ketika itu dakwah ni ada step dia. Apa yang Nabi buat tu betul. Jadi Nabi kata sekarang ni kita dakwah secara rahsia dulu, orang dekat-dekat kita je dulu. InsyaAllah nanti ada rezeki dengan pertolongan Allah, barulah akan berlaku dakwah secara terbuka. Kerana kalau kita dakwah secara mengejut pun mungkin boleh jadi benda lain. Kerana pada ketika itu kaum Quraisy masih lagi mengamalkan upacara mereka, keagamaan mereka dengan menyembah berhala, iaitu agama nenek moyang mereka. Jadi mungkin mereka akan terkejut kalau pada ketika itu Rasulullah terus berdakwah secara terbuka. Jadi kita tengok perenggan yang seterusnya. Antara yang memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah Jarrah. Jadi ini adalah macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, dia masuk Islam kerana Nabi. Namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini juga berjaya mengislamkan beberapa lagi para sahabat. Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ni, alhamdulillah, masa belajar dulu saya berkesempatan, ketika saya belajar di USIM dulu, USIM telah memilih beberapa pelajar untuk dihantar lawatan ke Guangzhou, China, untuk menyantuni masyarakat Islam di sana. Jadi ketika di Guangzhou itu memang ada masjid yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dari situlah ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas itu, dan saya berkesempatan untuk melihatnya, untuk menziarahinya. Namun sebenarnya ada beberapa pandangan juga, kerana tidak pasti kesahihan bagaimanakah Sa'ad bin Abi Waqqas berjaya, bukanlah berjaya, maksudnya boleh sampai ke China sehingga meninggal di sana. Boleh jadi strategi peperangan dan sebagainya. Wallahu a'lam, hanya Allah sahaja yang tahu betul ataupun tidak itu adalah makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita tengok perenggan yang kedua terakhir itu, pusat pengajian dan penyebaran agama Islam diadakan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ataupun Darul Al-Arqam. Kita tengok perenggan yang terakhir, dakwah secara rahsia ini dilakukan selama 3 tahun. Rasulullah SAW berjaya mendapatkan pengikutnya daripada kalangan orang yang dipercayai. Dakwah secara rahsia ini berlangsung selama 3 tahun sahaja. Dan pusat di mana pusat mereka berkumpul ketika melakukan dakwah secara rahsia ini adalah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, ataupun nama singkatan dia adalah Darul Arqam, Darul Al-Arqam. Jadi maka selesailah ulang kaji kita untuk dakwah secara rahsia, dan insya-Allah untuk yang akan datang kita akan sambung pula dakwah secara terbuka. Dakwah secara terbuka. Dan sebelum berakhirnya kita punya ulang kaji ini, insya-Allah untuk latihan saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp Balance tahun 3. Dan sebarang kekurangan kepada sesiapa saja menonton video ini, saya mohon maaf. Dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.